Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sidang petang ini di ambang Isra' Mi'raj, junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu marilah kita tumpukan kenangan, fikiran, pandangan kasih sayang kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan warisan beliau yang bakal hadir, iaitu Al-Mahdi Al-Muntaza. Marilah sama-sama kita memfidyahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kedua bapa kita, leluhur lama kita, sekalian para syuhada, para rijalul gaib, para malaikat muqarrabin, wali Allah, mukminin, mukminat. Al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi kepada sidang pendengar yang masih setia bersama dengan seorang lelaki di hujung senja usia di tanah Melayu, warisan zaman berzaman. Tajuk petang ini adalah Isra' Mi'raj, junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Ada setengah orang menidakkan, ada setengah orang betul-betul yakin dan percaya. Maka pada hari ini, hamba Allah ini seadanya mempersembahkan sebuah catatan dan rantaian akan yang bakal berlaku terhadap dunia muka bumi, yang mana akan dibuktikan andai Allah mengizinkan hadis yang telah baginda tinggalkan. Jadi merujuk kepada tarikh berlakunya peristiwa itu, ada beberapa taksiran antara tahun 620, 720 dan yang seangkatan dengannya. Jadi untuk mengenal pasti di dalam ruang lingkup itu, maka pada sidang pembentangan pada petang ini, hamba ini mempersembahkan 1500 tahun sejak Isra' Mi'raj itu, dan yang paling dekat peristiwa itu telah berlaku. Dan keyakinan hamba, peristiwa itu telah berlaku di dalam tempoh yang terdekat kepada imam manusia sempurna, penyelamat yang bakal hadir itu. Di dalam coretannya perjalanan menembusi lapisan alam beralam sehinggalah ke Sidratul Muntaha tersebut, Mi'raj menembus 7 lapisan langit, bertamu dengan sekalian para nabi terdahulu, menyaksikan isi syurga dan neraka, dan berhenti di Sidratul Muntaha dan melangkah ke satu dataran yang tiada makhluk lain sanggup mengharungi atau melangkah hatta setapak. Untuk perbincangan pada sidang petang ini, hamba akan merujuk kepada beberapa bukti saintifik akan apa yang berlaku ketika Isra' Mi'raj, disaksikan, dibuktikan dan mempunyai dokumentasi yang merujuk kepada skala besar tenaga yang diangkat ke langit itu. Dan sudah semestinya pada ulang tahun ke 1500 tahun ini, pastilah seorang pewaris daripada jalur Ahlul Bait tersebut telah diangkat ke langit, andai kita merujuk kepada bukti yang zahir dan nyata ini. Maka dipaparkanlah kepada sidang hadirin, iaitu cycle 1500 tahun, 1500 year cycle, yang merujuk kepada pola pemanasan global secara semula jadi sejak 11,000 tahun dahulu sehinggalah kepada suatu ketika, detik dan masa ketika junjungan besar diangkat ke langit atau mengalami pecahan alam beralam tersebut dan dihadapkan di persada yang Maha Esa. Maka kalau merujuk kepada fakta yang sedia ada, 1500 tahun tersebut telah dilepasi. Dan andai kita merujuk kepada fakta yang nyata senyata-nyatanya ini, maka pastilah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntaza telah diangkat dan diturunkan kembali dan telah disempurnakan menanti waktu untuk baginda keluar. Jadi andai ini yang sedang berlaku,
apakah kesannya, buktinya yang bakal kita rujuk untuk mengesahkan hadis daripada baginda tersebut? Maka berdasarkan segala faktor, fakta, suhu, temperature dan salji yang bakal turun dan merujuk kepada berbagai kajian di muka bumi ini, ada yang pro, ada yang con, mengatakan kita sedang mengalami satu proses penurunan dan kita bakal dilanda oleh yang dikatakan gelombang kurun ataupun zaman air batu kedua yang dikenali sebagai zaman air batu kecil tersebut. Jadi berbagailah pengkaji telah menyediakan, meramalkan dan memberi amaran akan kehadiran dunia yang bakal menyejuk dan disejukkan itu. Jadi beberapa kajian yang tuan-tuan boleh rujuk sama ada daripada skala polar jet stream, polar vortex, subtropical jet stream, termasuklah yang baru berlaku tahun ini di hemisfera Amerika Syarikat atau Amerika Utara tersebut, yang mana pihak negeri-negeri Texas dan juga negeri-negeri Eropah, negara-negara Eropah telah mengalami kesejukan yang melampau. Sehingga kan kita dipertontonkan iaitu air batu pun tak cair walaupun dibakar. Maka di dalam merujuk kepada peristiwa Isra' Miraj, kita dapati ketika berlakunya pemanasan global tersebut, ketika zaman Rasulullah di Isra' Mirajkan diperjalankan pada malam itu, telah berlaku pintu-pintu langit ataupun yang dikatakan hotspot. Kemungkinan inilah dikatakan portal dan berlakulah insan teristimewa itu diangkat ke langit. Maka adakah Al-Mahdi itu udah Isra' Miraj dan bakal muncul? Andai kita merujuk kepada lakaran yang berlaku dalam bentuk yang kita nampak, ada kepak, ada kepala, ada ekor tu, itu adalah pandangan nano, pandangan tenaga, pandangan yang tidak nampak oleh mata kasar. Ketika berlakunya 1500 tahun dahulu, adakah itu burak yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah? Maka pada hari kita melihat pembentangan hamba Allah ni, maksud dia hari ni kali pertama saya nampak menatang ni. Maka benarlah Rasulullah tidak pernah menipu. Maka zahir dan nyatalah pada hamba yang 3 suku petang ni, hari ini aku yang gila ni telah melihat sezahir-zahirnya tunggangan yang baginda katakan itu, dan mustahil dan tiadalah baginda Rasulullah aku itu seorang penipu. Jadi jika kita merujuk kepada sekalian yang sedang berlaku dan merujuk kepada hadis, merangkaklah kamu hatta dalam salji bagi orang di kawasan yang terkena. Pergilah kepada imam tersebut walaupun kamu terpaksa merangkak dalam salji. Maka IC Solar Cycle Sunspot Number Progression kita tengok tu, ramalan data 2019. Tu dia graf tu kita yang paling bawah tuan-tuan. Tetapi ini hanyalah separuh daripada dunia. Kita kat Asia ni, Malaysia ni selamat lagi. Adakah hadis ini merujuk kepada mereka di Timur Tengah yang terpaksa merangkak di dalam salji, bertatih, hadir ke satu tapak, bertemu dengan Imam Al-Mahdi Al-Muntazar tersebut? Berbagailah andaian berlaku dalam paparan depan ni. Kita nampak weather forecast 2021 sehingga 2027. Ada peramai ekstrim dia kata, lari tinggalkan rumah hang dekat Northern Hemisphere sebab dah akan jadi ais batu. Takkanlah kita nak duduk macam Texas hari tu kan. Elektrik tumbang, api tak ada. Bakar api pun air batu tak akan cair. Parah tuan-tuan ya. Jadi ada juga profesor yang claim mini ice age is coming in the next 15 years. Ni bertarikh 3 Mac 2020. Kalau ini berlaku dan kita percaya dan yakin dengan baginda Rasulullah dan andai Allah izinkan berlaku, maka benarlah hadis tersebut. Hampa terpaksa merangkak tu. Kereta tak boleh pakai, senjata belerang tak boleh meletup kan, kalau global temperature jatuh. Maka hadis baginda itu benar dan tiadalah menipu. Di sebalik tirai itu kita ada pro and con, ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Jadi berapa persen kita boleh percaya? Jadi kalau merujuk kepada
yang dikatakan satu conference berdasarkan maklumat dan data daripada Zarkova. Saya translate tuan-tuan dengan izin. Kami bertemu dengan satu gelombang magnetik. Komponen-komponen gelombang magnetik yang wujud di dalam kembaran atau pair yang berasal daripada dua lapisan di dalam matahari tersebut. Mereka berdua ni ada gelombang frekuensi lebih kurang 11 tahun. Masa dia umur dia 11 tahun kot, wallahualam. Walaupun frekuensi ini berbeza sedikit, mereka ni ada offset time. Bila kami gabungkan kedua gelombang ini bersama dan membandingkan data dunia nyata, data real ni maksudnya bukan data menipu lah. Bagi cycle solar ketika ini, kita bertemu dengan satu ramalan atau satu kenyataan atau satu fakta yang merujuk kepada ketepatan pada skala 97%, tuan-tuan. Tinggi tu 97%, mungkin 3% lagi takkan berlaku kot. Kan? Jadi daripada berbagai kajian depa ni, depa jalankanlah calculation depa ni daripada 2030 to 2040. Tetapi peak dia adalah 2022. Alamak, 2022 maksud dia tahun depan, tuan-tuan. Itulah cerita dia, tuan-tuan ya. Zaman air batu kecil yang bakal melanda dunia. Kalau merujuk kepada hadis, merujuk kepada peristiwa Isra' Miraj, cycle kehadiran, sama ada baginda sendiri turun balik, muncul balik seperti setengah orang berpegang pada aliran tersebut, ataupun Al-Mahdi Al-Muntazar bakal hadir dan telah diangkat dan bakal muncul senyata-nyatanya, maka di sinilah kita dihadapkan dan pasti menghadap, andai Allah izinkan, dunia ini, separuh dunia ini mengalami kesejukan yang melampau. Fakta demi fakta dipersembahkan, maka sebelum hamba Allah ini mengakhiri sidang petang ni, maka sama-samalah kita meyakini hadis itu benar. Peristiwa Isra' Miraj itu benar. Baginda Rasulullah itu ada. Dan setiap 1500 tahun ada seseorang atau sesuatu atau seorang insan yang diangkat, dihampirkan dan melepasi sekalian multiverse ataupun sekalian lapisan samudra jagat raya atau kewujudan ini, dan mengenali dirinya, mengenali yang maha menciptanya. Dan andai insan itu telah bertamu dihadapkan di lapangan tersebut, pastilah dia takkan duduk diam. Dia akan bangkit. Dia akan menyatakan kebenaran itu bagaimana. Dia akan menyatakan agama itu bagaimana. Dan dia ni takkan takut, tuan-tuan ya. Dia tak takut dah satu dunia sebab dia telah melepasi sekalian alam. Maka ketika tu pihak pendahaka ke pihak kong kali kong ke ketar lutut lah, tuan-tuan ya. Sebagai tambahan, yang belum melihat video Anunnaki, video Pop P dekat tapak Ibrahim baru ni, sambutan 1700 tahun, maka kita dapati hampir semua yang ada akai ni, ada fakta ni, sedang menanti. Jadi hamba mohon diri, mohon ampun dan maaf. Sekali lagi, sama-samalah kita bersiap sedia. Bagi yang nak siap sedialah kan. Dan sama-samalah kita mengangkat tangan, mengangkat hati, mengangkat pandangan, seluruh jiwa raga kembali kepada Yang Maha Esa. Dan bila panggilan bangkit itu bermula, bangkitlah. Kerana lepas ni dah tak ada apa dah, tuan-tuan. Dunia akan berubah. Kerohanian akan berubah. Keadilan yang sebenar-benarnya hak pasti bangkit. Sama-samalah kita fidyahkan dan kita bergelutlah, berjuanglah, bertemulah dengan diri sendiri atau carilah orang yang pandai
andai waktu itu sampai, kita tidak boleh tepis dah. Kita akhirilah dengan kita sekali lagi memfidyahkan Al-Fatihah dan suratul Al-Ikhlas kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, warisan dan keturunan baginda yang mengikut firasat hamba telah diangkat, diturunkan, dikenali, dihadap dan bertemu dan ditamukan dan mengenali dirinya. Al-Fatihah. Kita bakal bertemu. Sekali lagi hamba mohon ampun, mohon maaf andai terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.